Maraknya usaha ahli pengubatan spiritual ternyata bukan sahaja melahirkan trademark tersendiri di berbagai kelas masyarakat, namun juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan profesion. Seperti yang menimpa Puan Ros, bukan nama sebenar, seorang suri rumah yang cantik jelita ingin berubat dengan seorang yang dikatakan pintar, ternyata harus menyerahkan kesucian dirinya hingga membuahkan janin haram. Peristiwa ini terjadi di sebuah rumah seorang dukun di sekitar Kuala Lumpur. Seperti yang dituturkan oleh Puan Ros yang memiliki kulit kuning langsat, dirinya seperti terpukau hingga tanpa beliau sedar telah rela dijamah oleh dukun cabul tersebut. Bahkan peristiwa itu terjadi berulang kali kerana ketajaman ilmu pukau dukun itu. Akibat hubungan badan yang terjadi secara tidak semestinya itu, Puan Ros mengandung. Kerana takut diketahui oleh suaminya, dengan sangat menyesal, beliau telah menggugurkan kandungannya. Kejadian kedua berlaku kepada Puan Nur Hayati, bukan nama sebenar, seorang guru yang menghadapi konflik rumah tangga. Beliau tidak pernah dilayani oleh suaminya sebagai seorang isteri selama 15 tahun. Untuk mengatasi masalahnya, beliau telah pergi bertemu dengan seorang buruh muda yang diketahuinya melalui iklan di akhbar tabloid. Beliau telah menceritakan segala masalahnya kepada bomoh itu dan tanpa disedari oleh beliau, beliau telah menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada bomoh cabul itu. Oleh kerana beliau tidak pernah dibelai dan dimanjakan sebagaimana bomoh cabul itu telah melakukan terhadapnya, beliau tidak menyesal apa yang terjadi pada hari itu. Ia berlalu seolah-olah kejadian buruk itu tidak pernah berlaku pada dirinya. Berikut ini beberapa tips yang mungkin boleh membantu para ibu atau puteri remaja yang ingin mendapatkan rawatan kepada salah seorang bomoh atau perawat spiritual agar sejarah hitam itu tidak berulang kembali. Pertama, jangan memakai pakaian mini dan nipis. Kebanyakan pesakit amat tidak mengambil kisah mengenai pakaian mereka yang boleh mendorong berlakunya kejahatan seksual seperti mengenakan pakaian yang nipis dan seksi sehingga mencabar keberhasilan perawat itu. Ketahuilah, bomoh dan dukun atau siapa sahaja perawat adalah manusia biasa yang mudah terdorong dengan kesempatan syahwat. Kerana itu, jika anda tidak ingin diperlakukan seperti kejadian di atas, jagalah pakaian anda. Sebenarnya ada banyak cara kita berpakaian hingga memperkuatkan benteng pertahanan kita terhadap segala jenis kejahatan seksual, bomoh dan dukun. Kedua, bawa teman ketika masuk bilik. Sudah menjadi kebiasaan bagi seseorang perawat spiritual atau bomoh akan mengadakan sesi rawatannya di dalam atau luar bilik. Ada segelintirnya cuma pesakit seorang sahaja yang dibenarkan masuk dengan alasan rawatannya tidak boleh dilihat oleh orang lain. Alasan ini sering diakur oleh kebanyakan pesakit. Namun, anda boleh mengatakan bahawa anda tidak dapat masuk tanpa ditemani oleh rakan yang anda kenali. Kalaupun wujudnya paksaan, lebih baik tangguhkan sahaja niat anda. Apabila anda menurut kehendaknya, anda pasti akan berada di pihak yang lemah apabila anda seorang diri bersamanya di dalam bilik. Bomoh dan dukun itu akan memberikan 1000 jenis alasan untuk menyentuh tubuh anda. Tetapi jika ditemani, setidak-tidaknya niat buruk bomoh dan dukun itu boleh dihindari. Seorang teman yang bersama anda akan dapat membantu anda sekiranya sesuatu yang terjadi atau sekurang-kurangnya dapat melahirkan daya segan di hati bomoh itu. Ketiga, pastikan pintu bilik tidak berkunci. Perkara ini amat penting sekali. Kadang-kala pesakit tidak dapat melarikan diri sekiranya pintu terkunci. Tentunya jangan terjadi kepada diri anda.
pintu yang terbuka dan tidak berkunci jauh lebih baik kerana bomoh dan dukun itu tidak dapat melakukan apa-apa yang di luar dugaan anda selama proses rawatan dijalankan. Kalaupun berlaku sedikit paksaan, gunakan alasan yang lembut dan halus seperti meminta kebenaran untuk keluar dengan alasan untuk mengambil sesuatu barang yang tertinggal di dalam kereta atau alasan lain yang membolehkan anda keluar. Kepastian yang paling halus ialah tentang keadaan bilik apakah terkunci atau tidak adalah dengan beralasan setiap saat anda keluar masuk bilik sehingga tidak ada alasan bagi membomoh atau dukun cabul itu untuk menolak permintaan anda. Keempat, gunakan tolakan halus jika permintaan berlebihan. Bomoh dan dukun akan menggunakan apa juga cara untuk mencuri kesempatan. Di antaranya dengan meminta kepada pesakit yang bukan-bukan seperti menanggalkan pakaian, menyentuh bahagian yang peka dan sensitif serta melakukan tindakan yang membangkitkan berahi. Padahal semua itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan proses penyembuhan dan terapi. Penolakan halus boleh dilakukan melalui pelbagai alasan dengan mengatakan bahawa perkara itu dilarang oleh agama. Namun jika bomoh atau dukun seolah-olah telah melakukan paksaan, maka tinggalkan sahaja tempat itu demi menjaga maruah diri anda kerana mencegah jauh lebih baik dari mengubati. Tentu saja kaedah yang terbaik dalam hal sedemikian adalah menggunakan penolakan halus tetapi tegas sehingga bomoh itu tidak berasa kecewa atau marah. Yang kelima, bersikaplah kritis, jangan pasif. Jangan terburu-buru dalam mengikut permintaan bomoh atau dukun. Jika anda terburu-buru membuat keputusan, anda memang berada dalam situasi cengkaman bomoh itu. Segala permintaan bomoh akan anda penuhi. Tentu saja keadaan ini yang menjadikan kedudukan anda menjadi lemah. Sebaiknya dalam setiap rawatan yang akan dibuat, tanyalah terlebih dahulu. Bomoh atau dukun tidak akan melakukan sesuatu yang aneh terhadap anda kerana anda begitu pandai berhelah dengannya. Tentu sahaja, tidak semua permintaan bomoh itu anda menolaknya mentah-mentah kecuali jika permintaannya berlebihan atau keterlaluan. Seorang bomoh dan dukun pastinya akan berasa kagum dan malu kerana mungkin hanya anda satu-satunya pesakit yang menolak perintahnya. Inilah betapa kaedah bersikap kritis dan aktif boleh dijadikan senjata andaian kerana sifatnya melemahkan termasuk membatalkan niat jahat jika memang itu terjadi.